Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmadatul Husna binti Musa bersama kumpulan saya iaitu kumpulan 5 daripada kelas HFT 10203 ingin membentangkan hasil kerja yang telah kami hasilkan bersama kumpulan saya iaitu yang terdiri pada 6 orang ahli. Dan saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri pada 6 orang. Yang pertama ialah Engku Aisyatul Fakihah binti Engku Alwi, nombor matrik H22A0990, dan seterusnya ialah Nur Aina Nabila binti Fauzi, nombor matrik H22A0631, dan iaitu saya Amaratul Husna binti Musa H22AA0080. Dan seterusnya ialah Auni Atilah binti Zulkifli iaitu H22A0931, dan seterusnya ialah Aisyah Liza Adabiyah binti Hasan, nombor matrik H22A1176, dan akhir sekali ialah Muhammad Malik Muzaffar bin Ramli, nombor matrik H22A0488. Dan seterusnya saya akan menceritakan tentang apa itu account. Accounting is considered a language of business. Lepas tu, the main role of accounting is to provide information about a business. For example, with financial position and result of operation. And then, also accounting is the art of communicating the financial information of business entity to user. Seterusnya, the cash flow statement. The cash flow statement ni dia adalah penyata aliran tunai, iaitu fungsi dia penyata aliran tunai adalah untuk menunjukkan pergerakan masuk dan pergerakan masuk dan keluar dari perniagaan, perniagaan, projek atau produk kewangan. Semua dokumen yang berkaitan dengan wang tunai mesti dimasukkan atau direkodkan dalam penyata aliran tunai inilah, iaitu the cash flow statement. Then profit and loss statement. Profit and loss statement ni ialah penyata keuntungan dan kerugian. Contohnya macam dalam penyata keuntungan dan kerugian, ia adalah untuk mengetahui dengan lebih tepat kedudukan perniagaan. Contohnya macam sama ada pada bulan atau tahun, sama ada untung atau rugi. Seterusnya ialah loan easy to get approved. Loan easy to get approved ni ialah pinjaman mudah diluluskan. Contohnya macam dengan membuat akaun secara berkala, secara tidak langsung membuat pinjaman dari bank mudah dapat diluluskan. Lastly, planning risk of loss. Yang ni ialah merancang risiko kerugian. Contohnya macam keputusan yang dibuat oleh syarikat mestilah bijak. Kalau tak bijak mestilah kita akan rugi kan. Dan menyedari, lepas tu syarikat tu perlulah menyedari risiko yang akan dihadapi. Assalamualaikum wabarakatuh. Nama saya Nur Aina Nabila binti Fauzi. Nombor matrik kad H22A0631. Okey. Dalam kerja kali ini, saya mengambil bahagian dalam menyediakan akaun case study 2. Yang pertama, saya telah menyediakan akaun journal. Di dalam study case 2 ini, kita dapat tengok transaction yang dinyatakan dalam soalan. Dengan itu, kita dapat asingkan transaction mengikut kredit dan debit yang betul. Okey. Sebagai contoh pada 3 Oktober 2020, kita dapat lihat transaction yang dinyatakan adalah menggunakan akaun purchases dan kredit. Maka kita dapat kelaskan transaction itu mengikut debit dan kredit yang betul. Untuk pengetahuan semua, journal account adalah amat penting untuk mendapatkan jumlah yang seimbang pada akhir kiraan ini. Okey, seterusnya adalah ledger account. Ledger ini dibuat selepas journal account. Okey, untuk case study 2, kami telah memperolehi 14 ledger account. Antaranya ialah cash account, capital account, receive account, purchases account, purchases return dan beberapa lagi ledger account. Okey, dalam merujuk pada journal account yang telah kami buat, dan kami dapat asingkan setiap transaction ke debit dan kredit. Dan kami juga dapat mengira balance CD dan BD dalam ledger account. Okey.
balance CD pada semua pengetahuan semua, balance CD ialah balance untuk akhir bulan atau tahun bulan, manakala balance BD adalah balance untuk awal tahun atau awal bulan. Okey. Yang ketiga adalah trial balance. Yang mana trial balance ini dibuat untuk memastikan jumlah atau pendapatan akhir tahun atau bulan tu seimbang atau tidak seimbang. Oleh itu, kita dapat lihat pada akhir pengiraan jumlah akhirnya ialah sebanyak RM161,000 pada side kredit dan debit. Maksudnya jumlah yang kita kira adalah seimbang mengikut kiraan yang betul. Okey. Ini bermaksud transaksi yang dilakukan seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Engku Aisyatul Fakihah binti Engku Alwi, nombor matrik H22A0990. Saya akan menerangkan tentang Nuah Trading and Profit and Loss Account for the month ended 31 Oktober 2020. Dan juga saya akan menerangkan tentang balance sheet as at 31 Oktober 2020. Profit and loss account ialah penyata keuntungan dan kerugian. Dalam penyata keuntungan dan kerugian adalah untuk mengetahui dengan lebih tepat kedudukan perniagaan sama ada pada bulan atau tahun. Itu kami membuat keuntungan atau kerugian. Nuah Trading and Profit and Loss Account for the month ended 31 Oktober 2020. Sale 40,000, less cost of goods sold tak ada, opening stock tak ada, add purchases 5,000, less purchases returns 5,000, add commission income, interest received 4,000, selling and distribution expense tak ada, salary 5,000, stationery 1,000, net profitnya ialah 61,000. Nuah Trading balance sheet as at 31 Oktober 2020. Fixed asset furniture 15,000, current asset cash 72,000, debtors 12,000, semua sekali 84,000. Less current liabilities, creditor 20,000, paid 12,000, 3,000 dan amount dia 35,000. Working capital 49,000 dan semuanya 64,000. Finance by capital balance add net profit 61,000, less drawing 3,000, loan 30,000, paid loan 18,000 dan semua sekali 64,000 balance sheet. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. The usefulness of the statements of profit and loss. The usefulness of statements of profit and loss account give an overview of business trading over a period of time. One of the first financial statements to be prepared in basic accounting. One of the most important financial documents need to refer to when running and growing a business. To evaluate the efficiency and profitability of a company and assist business owner in choosing strategies to overcome cost and revenue growth. Key elements found on the profit and loss statement that business owners should understand is sales, direct expenses, gross profit, indirect expenses, and net profit. The formula of profit and loss account is revenue minus expenses equal profits. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Auniatila binti Zulkifli. Nombor matrik saya H22A0931. Saya akan menjelaskan tentang the usefulness of the balance sheet statement. A balance sheet is a financial statement that reports a company asset, liabilities and shareholder equity. Iaitu penyata kewangan yang melaporkan aset, liability dan equity pemegang saham syarikat. Ia mengira kadar pulangan bagi pelabur dan menilai struktur modal syarikat. One of the three. Jadi formula untuk the balance sheet iaitu asset sama dengan liabilities plus shareholder equity. Kunci kira-kira juga merupakan salah satu daripada 3 penyata kewangan teras. It provides a snapshot of a company's finance, apa yang dimiliki dan apa yang dihutang as of the date of publication.
sheet should be compared with those of previous period. Sebab apa? Dalam kunci kira memberi gambaran keseluruhan keadaan kewangan syarikat pada satu masa. Jadi kita kena bandingkan dengan tempoh sebelum ni. A company has to pay for all the things it own, iaitu asset, by either borrowing money, iaitu liabilities, or taking it for investor, iaitu pelabur. Pendapatan syarikat menjana melebihi perbelanjaan akan masuk ke dalam akaun ekuiti pemegang saham. This revenue will be balanced on the asset side, referring as cash, investment, inventory, or other asset. Saya akan berikan beberapa contoh tentang the balance sheet. Antara contohnya, jika sebuah syarikat tu ambil pinjaman sebanyak 4,000, jadi aset akan menjadi 4,000 juga. Liability juga pun akan menjadi 4,000. Seterusnya, jika sesebuah organisasi tu ambil 8,000 daripada pelabur, jadi aset juga akan menjadi 8,000, termasuk dengan ekuiti pemegang saham. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. In conclusion, for individuals to operate a company, knowledge about accounting skill is the most important thing. Above of is it closely linked the performance of a business owner. Our company success depends on the asset it holds, but also on the accounting expertise that a trader possesses.